Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita pada kelas Prinsip Perakaunan tingkatan 5 bersama Cikgu Roshaila. Pada kali ini, kita akan mempelajari modul 15 Perakaunan untuk Kelab dan Persatuan. Semua dah bersedia? Jom! Standard kandungan 15.1 Kelab dan Persatuan. Standard pembelajaran 15.1.1 menerangkan takrif kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966. 2. Tata cara dan matlamat penubuhan sesebuah kelab dan persatuan berbanding entiti yang berorientasikan keuntungan. 3. Sumber utama kewangan kelab dan persatuan. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid boleh menyatakan maksud, tata cara penubuhan dan sumber utama kewangan kelab dan persatuan dengan betul. Kriteria kerjayaan. Saya berjaya sekiranya saya dapat 1. Menyatakan maksud kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966. 2. Menyenaraikan langkah-langkah penubuhan kelab dan persatuan. 3. Menyatakan matlamat penubuhan kelab dan persatuan. 4. Mengenal pasti sumber kewangan kelab dan persatuan. Isi kandungan. Pertama, takrif kelab dan persatuan. 2. Tata cara penubuhan. 3. Matlamat penubuhan. 4. Perbandingan matlamat penubuhan. 5. Sumber utama. 6. Sumber kewangan lain. Jom kita lihat takrif kelab dan persatuan. Kelab dan persatuan merupakan organisasi bukan bermotifkan untung yang ditubuhkan untuk menyediakan kemudahan dan menjaga kebajikan ahli-ahlinya. Di bawah Seksyen 2, Akta Pertubuhan 1966, sesebuah pertubuhan adalah didefinisikan sebagai mana-mana kelab, perkongsian atau persatuan yang mengandungi 7 orang atau lebih, tidak kira apa jua jenis atau tujuannya, sama ada sementara atau kekal, tetapi tidak termasuk badan-badan yang perlu didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis seperti syarikat, koperasi, kesatuan sekerja, persatuan ibu bapa dan guru, badan-badan sukan dan lain-lain. Sekarang kita tengok pula tata cara penubuhan kelab dan persatuan. Langkah pertama, mengadakan mesyuarat penubuhan. Langkah kedua, menetapkan nama pertubuhan, alamat berdaftar dan melantik ahli-ahli jawatan kuasa penaja. Langkah ketiga, menetapkan undang-undang perlembagaan pertubuhan. Langkah keempat, mendaftarkan pertubuhan dalam sistem e-Roses. Langkah kelima, menyemak permohonan pendaftaran selepas bayaran fee dibuat. Matlamat penubuhan kelab dan persatuan ada 3. Pertama, menjaga kepentingan ahli. Kedua, menyediakan kemudahan kepada ahli. Ketiga, mengadakan perkhidmatan sosial, kebudayaan, rekreasi dan sukan kepada ahli. Kita teruskan dengan perbandingan matlamat penubuhan antara kelab persatuan dan juga entiti berorientasikan keuntungan. Matlamat penubuhan kelab dan persatuan adalah bertujuan untuk menjaga kepentingan dan kebajikan ahli serta tidak berorientasikan keuntungan. Manakala entiti berorientasikan keuntungan ditubuhkan dengan tujuan berorientasikan keuntungan, tiada matlamat menjaga kebajikan. Sekarang mari kita lihat sumber utama kewangan kelab dan persatuan. Sumber utama kewangan kelab dan persatuan terdiri daripada yuran keahlian dan sumber lain seperti yuran pertandingan. Sumber kewangan lain bagi kelab dan persatuan. Pertama, yuran pendaftaran ataupun yuran masuk. Kedua, yuran pertandingan. Ketiga, kutipan jualan pesta ria. Keempat, sewa diterima kerana penyewaan kemudahan kelab. Kelima, jualan aset bukan semasa. Keenam, derma. Ketujuh, keuntungan perniagaan yang dikendalikan oleh kelab dan persatuan. Kelapan, faedah atas pelaburan. Diharapkan dengan penerangan cikgu tadi, murid-murid dapat menyatakan maksud, tata cara penubuhan dan sumber utama kewangan kelab dan persatuan dengan betul. Kita jumpa lagi di lain siri akan datang. Terima kasih.